kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. So, for mathematical induction adalah kaedah pembuktian. So, kaedah pembuktian ini akan menggunakan prinsip yang kita dah belajar, yang akan menggabungkan prinsip seperti sequences dan juga function yang kita dah belajar awal-awal dahulu dalam tajuk yang terdahulu. So, principle of mathematical induction, as you can see here. Sebelum saya teruskan, boleh dengar ya suara saya ya? Boleh, madam. Okey. So, saya letakkan attendance di bahagian chat. So, siapa yang tak tengok dalam Google Classroom, so boleh isikan attendance di bahagian chat. So, tersambung ya. Principle of mathematical induction adalah kaedah yang dinamakan sebagai aruhan matematik. Dia adalah melibatkan kita melihat kepada pattern ataupun corak yang tertentu dan menggunakan prinsip sequences dan function untuk mengira dan membuktikan. So, biasanya dia digunakan untuk melakukan pembuktian. Okay, kita dah belajar, ini adalah kaedah kedua pembuktian. Kaedah pertama adalah pembuktian menggunakan logik. Ini adalah kaedah pembuktian yang kedua yang melibatkan pengiraan secara aruhan. The principle of mathematical induction as shown here contains two steps. Ada dua langkah. Step number 1, show S1 is true, tunjukkan S1 adalah benar, biasanya dikenali sebagai basis ataupun base step. Okay. And then we have step number 2. Step number 2 lebih panjang dan mengandungi 70% pengiraan. So here we assume S sub k is true. Show that S sub k plus 1 is also true. With k positive integer. Dalam pengiraan ni biasanya kita akan jumpa nilai-nilai yang melibatkan positif sahaja. So step number 2 dalam buku-buku biasanya dikenali sebagai induction step ataupun kaedah induksi. Kadang-kadang di bahagian ketiga kita akan jumpa dengan step number 3 yang dikenali sebagai conclusion ataupun kesimpulan. Selalunya step number 2 dan step number 3 ni akan digabungkan. Dia sebaris saja conclusion. So it usually is in step number 3. Step number 2. So the most important part adalah step number 1 dan step number 2. So kena faham dua ini saja. So let us start dengan menggunakan example. So the first example here adalah apply the principle of mathematical induction to prove this statement. Okay. Di bawah tajuk mathematical induction ada 3 jenis khusus induction yang kita perlu belajar. So ini jenis yang pertama. Kenapa dia dikatakan jenis yang pertama? Sebab dia melibatkan tanda lebih besar dan lebih kecil. So dia kata ini soalan dia yang kita kenali sebagai statement yang kita perlu buktikan. Jika X lebih besar daripada 1, maka X to the power of N lebih besar daripada 1. Ni. Kita kena buktikan.
dan tunjukkan x to the power of n adalah lebih besar daripada 1 untuk semua nombor nyata n. So, step number 1. Macam mana nak buat step number 1 tadi? Step number 1, apa yang kita perlu buat? Show the statement is true for n sama dengan 1. Tunjukkan kenyataan tu benar untuk n lebih sama dengan 1. Nombor 1, langkah dia adalah tuliskan dahulu statement kita. So, statement kita adalah x to the power of n adalah lebih besar daripada 1. Tulis je. Okey, langkah kedua adalah gantikan n sama dengan 1. Bagi langkah pertama tadi, n mesti sama dengan 1. Ambil n sama dengan 1, masukkan ke tempat n. So, x to the power of 1 lebih besar daripada 1. Nak tunjuk yang itu. Okay. So, kita ada if dia bagi kat depan ni. If x lebih besar daripada 1, maka kita macam tu. Okay. Di sini, untuk kaedah yang jenis pertama ni, kita kena assume. Ambil nilai apa-apa je. Dia kata x lebih besar daripada 1, kita start dengan nombor 2. Andaikan x sama dengan 2. Kita pun tukarkan x tu jadi 2. 2 to the power of 1, kita pun kira. So 2 to the power of 1 equals to 2. Lepas tu kita semak. Benar ke 2 lebih besar daripada 1? So, ini adalah benar. 2 memanglah lebih besar daripada 1. So, kita dah tunjukkan step number 1 is true. Selepas daripada step number 1, kita kena pula pergi ke step number 2. So, di bawah step number 2 ni, apa pula yang perlu kita lakukan? Okay. Di bawah step number 2, kita mulakan dengan langkah 1. Bawah step number 2 adalah tulis dulu. Assume the statement. Kena tulis, yang ni kena tulis. Assume the statement is true for n sama dengan k. Kat sini kita gantikan nilai n dengan k. Ulang tadi. Bezanya kali ni, n bukan tulis dengan 1. N kita ganti dengan k. So, apa yang jadi pada statement tadi? Dia jadi macam ni. X to the power of k akan lebih besar daripada 1. Terusnya kita akan jadi langkah kedua, kita kena tunjukkan yang statement tu adalah juga benar kalau n digantikan dengan k tambah 1. So yang ini mana nak ambil ni? Ini original statement yang ada kat atas tadi. Mula kita guna x to the power of n lebih besar daripada 1. So, untuk step number 2, kita gantikan n dengan k. So kenyataan ini sahaja yang kita gunakan untuk pengiraan kita. Okay. So kita nak n jadi k tambah 1. Tapi dalam statement kita cuma ada x to the power of k. Macam mana nak jadikan k tambah 1? Okay. So, untuk menjadikan k tambah 1, n tu jadi k tambah 1 dengan menggunakan petua logaritma ataupun indeks. Indeks datang sekali dengan logaritma ya. So, kita darabkan dengan x to the power of 1. So, bila asasnya sama dan kita lakukan operasi pendaraban, maka indeksnya boleh ditambah. So, di sini kita dapat x k plus 1. So, jika kita darabkan di sebelah kiri, kita darab juga di sebelah kanan. Kenapa di sini ada 1, di sini tak ada 1? Ia adalah disebabkan x to the power of 1 equals to x. Nilai dia sama saja saya nak tunjukkan. Okay, nak tulis 1 pun boleh. Then, bila kita lakukan pendaraban, kita akan dapat x to the power of k plus 1. Dan nilai ini tengok ya, ketaksamaan ni lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dia tidak berubah. Okay. 1 dan x, dia akan jadi x. Dan ini lebih besar daripada 1. Mana kita tahu x lebih besar daripada 1? Kita tahu x lebih besar daripada 1 berdasarkan kenyataan yang diberi dalam
Soalan bagi jika X lebih besar daripada 1. So kita tahu yang ini semua ni daripada hujung sini hingga hujung sini adalah benar. Kita dah tunjuk pun X lebih besar daripada 1 tadi. Okay. Therefore, we have shown that. Ini kesimpulan ini adalah tadi. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okay. So langkah ketiga dalam step nombor 2 adalah tunjukkan. Kita dah tunjukkan ataupun kesimpulannya XK tambah 1 adalah lebih besar daripada 1. Itu jenis yang pertama. Jom kita lihat jenis yang kedua. So ini jenis yang kedua. Gunakan induksi matematik untuk menunjukkan n kuasa 2 boleh dibahagi. Divisible ni boleh bahagi dengan 2. Satu kaedah ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tak sama dengan. Dan kaedah bentuk kedua adalah boleh bahagi dengan tak boleh bahagi. Boleh darab. So sekarang kita tengok yang boleh bahagi dulu. Okay. Langkah pertama, sama macam tadi, kita akan tunjukkan kenyataan ini adalah benar n sama dengan 1. Langkah pertama sentiasa n sama dengan 1. Kita ambil statement yang ada dalam ni, n kuasa 2 tambah n is divisible by 2. Tulis semua sekali. Okay. Seperti tadi kita gantikan n dengan 1. Sini ada n, ganti dengan 1. Sini ada n, ganti dengan 1. So 1 kuasa 2 bersamaan dengan 1. 1 tambah 1 kita akan dapat nilai 2. Itu kita semak. 2 is divisible by 2. Betul ke 2 boleh bahagi dengan 2? Kita cuba bahagi. Benar, 2 boleh bahagi dengan 2. Divisible bawa maksud boleh bahagi secara tepat. Dia bukan boleh bahagi je, dia boleh bahagi tanpa sebarang baki. So now we know that the statement is true for n equals to 1. So step number 1 dah settle. Kita tengok pula step number 2. So di bawah step number 2, ulang balik tadi, nombor 1, kena assume dulu. Apa kita assume? Kita gantikan nilai n dengan nilai k. So dekat mana ada n, kita ganti dengan k. So sekarang statement kita akan jadi k kuasa 2 tambah k bahagi 2 akan jadi, bila dibahagi 2 akan jadi integer. Apa maksud integer? Maksudnya dia boleh dibahagi 2 secara tepat. Integer tu nombor bulat. So langkah kedua, kita akan show the statement is also true untuk apa? N sama dengan k tambah 1. Apa yang kita buat di sini? Kali lagi kita ulang. Kat mana ada k, kita ganti dengan kurungan k tambah 1. So sini k tambah 1 kuasa 2, kita akan ada 2 kurungan k tambah 1. Kita kembangkan kurungan ni, kita akan dapat k kuasa 2 tambah k tambah k tambah 1. Yang ini kita akan bawa ke bawah dan bahagikan dengan 2. Jadi lihat di sini, untuk pembahagian atau pendaraban ni, dia punya pengiraan dia lebih panjang. Okey. Daripada pengiraan ini, kita nak tengok macam mana kita nak tunjukkan dia boleh dibahagikan dengan 2. It could be divisible by 2. Okay. Bila kita dapat nilai seperti itu, ini daripada muka surat tadi, k dan k itu tambah dari 2k. Terus sekarang apa yang kita lakukan? Kita cuba gabungkan ataupun factorize. Ini kita faktorkan. So, bila kita faktorkan, kita akan dapat kurungan k square plus k tutup kurungan
tambah 2 kurungan K plus 1 tutup kurungan divide by 2. Kenapa dapat dalam bentuk macam tu? Sebab kita nak dalam bentuk original tadi. Apa yang kita assume dalam step number 2 tadi? Kita assume K square plus K divided by 2 adalah integer. So, bila kita tulis dalam bentuk begini, kita tahu jawapan untuk ini adalah integer. Dan kenapa kita tulis dalam bentuk 2K tambah 1? Sebabnya, dia akan jadi apa sahaja nilai K tambah 1, dia akan boleh dibahagikan secara tepat dengan 2. Sebab ada 2 di hadapan. Kita nak tunjuk yang tu. Kalau dia boleh divisible by 3, kita kena letak nilai 3 kat depan. Kalau dia kata divisible boleh dibahagi dengan 4, kita kena cuba cari dan letak nilai 4 kat depan. Itu dia punya petua dah. So, kesimpulan dia. Step 2 dah, ni step nombor 3 atau conclusion step. This completes the induction proof. Therefore, the statement n square plus n is divisible by 2 for all natural number n is true. Yang ini boleh tengok dalam nota yang saya bagi tu. Dia ada banyak contoh-contoh lain kesimpulan. Itu ramus persoalan kamu biasanya pembuktiannya jawab final assessment ABC. So kena tahu yang mana satu yang lengkap dia punya complete dia punya kesimpulan. So this is very important. Complete kesimpulan tu sangat penting. Okey. So sebelum saya pergi ke kaedah jenis yang ketiga. Cuba taikkan di situ. Hari ini kita belajar tajuk apa di bahagian komen tu. So taikkan hari ini kita belajar tajuk apa. Pandai. Akilah dengan Huzaifah Haziq. Itu lalu kita belajar tajuk mathematical induction. Okay? Ataupun aruhan matematik. So, soalan nombor 2. Di bawah aruhan matematik ni ada berapa step yang saya dah bagi tahu pagi ni. Cuba type kat situ siapa yang ingat lagi.
Oh, ramai ada jawab ni. Mirul Rafiqi kata 3, Muhammad Akil kata 3, siapa lagi jawab? Nurul Akila, Huzaifah, Nur Asma. Okey. So dia kata 3 step. So secara keseluruhannya dia boleh ada 2 atau 3 step. Bergantung. Tapi dia tak penting sangat step tu apa. Yang penting step yang besar tu biasanya nombor 1. Step 2 yang besar ya. Yang pertama nama dia basis step. Yang kedua nama dia induction step. So itu adalah 2 step. So yang nombor 3 ni, katakan nombor 3 yang kami kata ni, conclusion ni kita panggil sebagai extra. Kadang-kadang kita letakkan dia di bawah step nombor 2 tu saja. Sebab kalau kamu tengok berdasarkan apa yang kita buat tadi, step nombor 3 tu sebalik je. Tapi kebanyakannya memang dalam pembuktian ni sebalik je. Yang pentingnya bahagian step nombor 2 tu, step nombor 2 dalam step nombor 2. 2 kali step nombor 2 tu. Step nombor 2 dalam step nombor 2 yang paling penting. Kenapa? Sebab semua pengiraan kalau dilihat dua-dua kaedah ni berlaku di situ. Bagus. Saya dah ingat dah tu. So now let us see kaedah nombor 3 ataupun jenis nombor 3. Dalam jenis nombor 3 ni yang paling penting sebab dia selalu digunakan dalam peperiksaan. Selalu diuji step nombor 3 lah. Step nombor 3 ni yang paling senang sekali nak kira. Dia banyaklah pengiraan yang boleh keluar. Tak semestinya jenis nombor 1 dan nombor 2 yang kita belajar ni tak ada. Mungkin juga ada. Tapi kena tengok dan tahu je macam mana. Okay. So now let us see step nombor 3. Step nombor 3 ni nama dia mathematical induction ni sama seperti yang ada dalam SPM dahulu. So apply mathematical induction to prove. Kita nak prove apa? Partial sum formula. Kenapa dia panggil partial sum? Sebab dia melibatkan penambahan yang berulang. As you can see here, 1 tambah 2 tambah 3 tambah lagi nombor sampailah n adalah bersamaan dengan n tambah 1 dibahagikan dengan 2 untuk semua integer positif n. Ya. So step nombor 1, seperti biasa, langkah 1, kita kena tunjukkan kenyataan ini benar untuk n sama dengan 1. Apa kita buat nombor 1? Kita tulis balik ni kenyataan dia yang ini, tulis balik semua kenyataan. Tapi bezanya kali ni di bahagian pengiraan yang melibatkan partial sum, kita ada 2 bahagian yang panjang, sebelah sini dan sebelah sini. Kedua-duanya ada nilai n. So, kita gantikan. Kita namakan, kita bagi nama ya. Untuk sebelah sini, merujuk kepada tangan kiri. Dia kalau kita tengok, dia berada di sebelah tangan kiri kita. So, ini dinamakan sebagai left hand side. Kita kenali dia sebagai left hand side, bagi nama baru. This one, n tambah 1 bahagi 2 berada di sebelah tangan kanan. So, kita nickname dia sebagai right hand side. Selalunya orang matematik ni dia tak suka tulis panjang-panjang. Therefore, dia gunakan tandaan LHS dan RHS. Kalau siapa yang rajin balik soft copy yang saya bagi tu, soft copy teks tu, ada LHS dan RHS. So, ini menunjukkan yang kedua-dua akronim ini, akronim tu adalah sebutan pendek. LHS, RHS boleh digunakan untuk mewakili perkataan left hand side dan juga right hand side. So, tak salah. So, nombor 1 kita kira dulu step 1, LHS dulu. So, LHS ni adalah suatu kenyataan atau equation yang ditulis dalam bentuk sequence. So, untuk sequence yang terakhir ni adalah formula dah. So, bila n sama dengan 1, kita gantikan dekat sebutan yang terakhir. So, kalau sini n, kita ganti dengan 1 sebab nilai n 1. Kalau sini 2n, kita ambil 2 darab dengan 1. So, jawapan dia adalah 2. So, LHS adalah bersamaan dengan 1, sama dengan 1.
Sebab di hujung ni nilai dia adalah N. Okay. LHS selesai. Now what about right hand side? So for your right hand side, kita tuliskan dulu. Kita gantikan nilai N dengan 1. Sini N ganti dengan 1. Sini N ganti dengan 1. Kita kira 1 times 1 plus 1 is 1 times 2. So you're going to get 2 over 2 which equals to 1. Therefore, tulis itu. Simpulan untuk langkah pertama di sini adalah bahagian sebelah kiri, pengiraan yang kita buat di sebelah kiri sama dengan pengiraan yang kita buat di sebelah kanan. Dan pengiraan ini sama dengan 1. Yang ini yang kena ditunjukkan. Thus, we know that pada N sama dengan 1, bahagian kiri sama dengan bahagian kanan. Maka, this step is true. Itu je. Nak kena tunjuk dia sama je supaya dia benar. Kalau dia tak sama, cari bagi sama. Sebab sepatutnya step nombor 1 ni, dia mesti sama. Bahagian sebelah kiri dan bahagian sebelah kanan. So step nombor 2, dah tulis dah. Langkah pertama, assume dulu. Apa yang kita nak assume? Kita nak assume the statement is true at N sama dengan K. Okay, so kat mana ada N, kita gantikan dengan K. Mana ada N, kita gantikan dengan K. Kat mana ada N, kita gantikan dengan K. Mau di hujung dia, kena ada perkataan is true. So kalau kena tulis, dia datang dalam 3 bahagian. Bahagian pertama, perkataan assume. Bahagian kedua, statement. Bahagian ketiga, is true. Sama juga dengan show that. Bila kita buat show that, step nombor 2, di bawah step nombor 2, apa yang berlaku? Kita kena tulis show that kenyataan. Dan kenyataan ni adalah kenyataan bila K kita gantikan dengan K tambah 1. Mana ada K, kita ganti dengan K tambah 1. Kat mana ada K, kita ganti dengan K tambah 1. Gunakan kurungan untuk menunjukkan beza. Dan is true bahagian ketiga, sini pun ada is also true atau is true pun boleh. So kena tahu macam mana nak tukarkan daripada kenyataan kepada nilai yang digantikan. Kenyataan tu nilai N. Sekarang nak ganti dengan K. Lepas tu nak ganti pula dengan K tambah 1. So itu tugasan yang berat untuk dilakukan. Okay. So kita nak pergi ke bahagian pengiraan. Ada ganti-ganti, kenalah kira. Selepas daripada step show that, kita kena kira. Okay. So di sini saya tuliskan kembali kenyataan tadi. Ini perkataan assume. Ini perkataan show that tadi. So kita nak kira. Sebelum kita kira, belajar kena tahu dulu. 1 campur 2 tengok ya. Tambah 3, tambah 3 titik, tambah K. Sebabnya dia ada di sini. Maksudnya, ini ada dalam kenyataan ini. Ya, 1 sama, 2 sama, 3 sama, sini K, di sini K tambah 1. Tapi di sini saya tuliskan K ada, K tambah 1 ada. Macam mana saya buat perkaitan tersebut? Perkaitan tersebut, macam kita kira biasa. Katakanlah kita ada nombor 1 dan kita ada nombor 2. Mana yang datang dahulu? Mestilah nombor yang lebih kecil. So di sini K mestilah lebih kecil daripada K campur 1. So kalau di hujung ini saya ada K, ini bermaksud di sebelah kiri daripada tanda sama ni, saya boleh tuliskan nilai K. Apa-apa nombor, K sentiasa lebih kecil daripada K tambah 1. Kalau K tambah 1 tu 6, K
K akan jadi 5 sebab dia kurang 1. Kalau K tambah 1 itu 10, K akan jadi 9. So ikut logiknya, ini adalah kenyataan yang benar. Okay. So, sebabkan kita dah tulis ini dalam bentuk ini, maka kita boleh letak sama dengan nilai sebelah kanan sini, kita boleh tulis di bawah ni. Sama je, tak ada ubah kan? Okay, sekarang kita nak buat penggantian, replacement . So this is very important. Yang selalu salah sebab tak boleh nak buat replacement. Tengok ya. This one, sampai kepada nilai K hasil tambah ni, adalah bersamaan dengan K tambah 1 bahagi 2. So since di sini nilai dia sama dengan sampai dekat nilai K, so saya boleh gantikan nilai warna hijau tu dengan K tambah 1 bahagi 2. So baki dia adalah bahagian yang berwarna kuning ni, K tambah 1. Bahagian yang berwarna kuning ni saya kekalkan di sini. So apa yang berlaku di sini adalah saya tuliskan kembali bahagian yang berwarna hijau sebagai K tambah 1 dan saya tinggalkan nilai yang berwarna kuning tu tanpa lakukan sebarang pengiraan. So saya ganti satu bahagian saja. Bahagian assume saya gantikan, bahagian show that tu saya tinggal seada. Yang ni kena tahu ganti ya. And then seterusnya, dia dah ganti, apa yang berlaku? Kat sini, kira saja. This is where the calculation happens. This kita nama sebagai calculation part. Untuk kerja TDTM, dia kena lakukan pengiraan atas kertas lah. Sebab dia tak ada pengiraan yang perlu dilakukan dalam jawapan. Cuma bila dah lakukan pengiraan atas kertas, nanti kena carilah jawapan yang benar daripada nilai A, B, C, D yang diberi tu. So, pengiraan tidak dititik beratkan, tapi kalau tak tahu kira, tak tahulah cari jawapan yang ada kat situ. Jawapan ni biasa dekat je. Okay. So now, we are going to proceed. Yang ini dan yang ini daripada pengiraan tadi. So, kalau nak kira, kita kena samakan dahulu bahagian bawah ni. Di sebelah sini, bawah dia 2. Di sebelah sini, bawahnya 1. So, in order to make it similar, we multiply with 2 bahagian bawah dan we multiply with 2 dengan bahagian atas. So, we end up dengan 2 darab dengan K tambah 1 bahagi kesemuanya dengan 2. So, sekarang 2 dengan 2 sama. So, kita boleh gabungkan bahagian atas. Bila kita sambungkan bahagian atas, kita akan dapat K kurungan K tambah 1 tambah 2 kurungan K tambah 1. So, as you can see here, kurungan K tambah 1 ni kita dah ulang 2 kali. So, here we can use factorization. Sekali lagi kita akan gunakan factorization. Okay, tengok betapa pentingnya factorize yang belajar masa SPM dulu. Here factorize maksudnya nilai yang sama kita keluarkan. Okay, so nilai yang sama adalah K tambah 1. Dan nilai yang baki kita letakkan dalam kurungan di bahagian belakang. So bakinya K tambah 2 letak dalam kurungan di belakang. Dan kita bahagikan kesemuanya dengan 2. Yang itu kita kekalkan. So in the end, what we are going to have is adalah ni. K tambah 1 bahagi 2. But then eventually, kita tak naklah apa? Nilai ini. What we want adalah yang ada di sebelah kanan tadi. So, we need to transfer. Yang mana yang ada nombor selain daripada 1, kita kena jadikan sebagai nombor yang ada 1 saja. So, K tambah 2 boleh ditulis sebagai K tambah 1 yang ditambah lagi 1 dalam kurungan.
Bila kita lihat balik, sebenarnya nilai ini sama dengan, bukannya, sama dengan nilai yang berada di sebelah kanan sini. Sama rupanya. So what does this show? Apa yang ditunjukkan di sini? Dia datang dengan kesimpulan tu, ambil daripada situ lah. Ya, kita dapat tunjuk yang kesimpulan dia. Thus, we have shown ini sama dengan right hand side for n k plus 1. The left hand side equals to the right hand side of pk plus 1. By the principle of mathematical induction, it follows that Pn is true for all n lebih besar atau sama dengan 1. Maka dia terbukti benar. So this one is step number 3. Tahu dia pergi baru dia step number 3. Okay. So yang penting sekali adalah bahagian assume, show that, baru kita boleh dapatkan kesimpulannya di sini. So do you have any problem? Yang ini jujurnya ni memerlukan latihan. Dia tengok dalam buku soft copy tu ada beberapa soalan mudah di bawah tu, ada exercises. Try to do some of those. Okay. So esok, apa yang berlaku esok? Esok pelajar akan ada quiz nombor 2. Dah ditulis dalam dah ditulis dalam Google Classroom. So quiz nombor 2 daripada tajuk apa? Tajuk yang kita akan uji esok adalah tajuk sequences. So jam berapa kita akan buat sekali untuk semua kelas? Jam 9 hingga jam 10. Betul ya? Time for quiz. Markahnya 10%. Masanya 9 hingga 10 AM. Kaedahnya online. Okey. Online tu maksudnya 9 hingga 10 tu kena buka dan hantar. Selepas daripada jam yang diberi tu, dia akan dikenakan penalti lah. So tolak markah. Dia tak boleh hantar pukul 5 petang. Tak ada markah lah kalau hantar pukul 5 petang. Okay. Tajuk, topik. Topik to be evaluated adalah sequences and series. Sequences. Nanti ada yang tanya, ni soalan ni ABC ke? Tak. Soalan ni quiz seperti biasa, dia adalah soalan yang kamu kena tulis jawapan. So kena bersedia sebab masa dia pendek. Dan mungkin kamu akan hantar lambat sikit. Okay. Masa yang diberi adalah 35 minit. So dia kalau start pukul 9, dia memang saya akan buka dekat Google Classroom. Where to find? Pergi kepada Google. Kali ni saya tak akan buka Google Meet. So kena pergi kat Google Classroom jam 9. Sebelum jam 9 tu dia dah ada. Dan dia akan berakhir jam 9.30 pagi. Saya biasanya bagilah 5 minit untuk kamu masa kecemasan untuk penghantaran internet tak bagus kan. Tapi kali ni saya tak akan ada dekat situ. Tak akan tunggu dalam Google Meet. So you need to be well versed dengan masa penghantaran sebab saya akan lihat masa penghantaran dalam Google Classroom. And then nombor 2, sila pastikan submit dengan tekan button hand in tu. Kalau tak, dia akan keluar dalam Google Classroom, your assignment is missing. And then nombor 3, pastikan sebelum hantar tu download soalan, jawab ataupun upload. Jawab tu maksudnya letakkan image pengiraan kamu dekat situ, ambil gambar kira, ambil gambar letak dalam jawapan, attach dalam jawapan. And then upload balik, make sure you save it as your metric number. Jangan hantar balik dengan nama yang sama. Kena hantar dengan nama lain. Nama yang telah kamu tukarkan dengan nombor metrik dan make sure you send it in sebagai satu PDF.
Tak nak image. Kalau ada 8 soalan, ada 8 image. You cannot do that. Nanti final kamu tak kerti nak buat. So, take this opportunity to learn how to do this. Belajarlah. Saya bagi peluang dah masa quiz 1 hari tu. Macam-macam saya tengok saja. Tapi kali ni, sebab final nanti, saya tak boleh nak tengok. Saya cuma boleh final dia. Final assessment. Sebab kita nak sampai test nombor 2. Test nombor 2 tak apa ABC. Okay kah? So try this one. The time kali ni masalahnya would be time saja. So this one will give you another 10%. And then we are going to have our test 1 bahagian 2. Test 1 bahagian 2 tu sebelum final kan ada last test. So your last test would be done on Thursday pula dah Friday 11 hari bulan 3. Test 1 part 2 kan. Ini je yang tinggal kan. So it would be done pada 11 Mac 2022. So yang ni tajuknya banyak. Yang tadi quiz tajuknya satu je. Sequences and series. Okay, jangan risau, formula saya berikan. What you have to do adalah kira dan bagi jawapan saja. So do you have any question? Ada soalan ke? Ada memang. Saya tak dengar. Tanya kuat-kuat sikit. Kalau tak ada, tak apa. Tak ada. Tak ada. Okey. Saya tak pakai apa? Earphone hari ni. So, tak dengar sangat apa benda orang kata kan. Pakai speaker dia ke bawah je tu. Ya. If you have any question? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, masa yang ada ni, kelas ni habis awal sikit hari ni. So masa yang ada ni, please go and study tajuk baru untuk esok, tajuk sequences and series. Ulang kaji dulu, tengok macam mana nak kira. Dan nombor 2, sebelum masuk esok, pastikan ada kertas, handphone ada bateri untuk laptop dah pasang. Nanti baru nak cari. Sebab masa dia 30 minit saja. Kalau masa tu baru nak cari, masa tu baru nak buat jawapan, tak sempat saya rasa. Okay. So make sure semua barang dah ada, nota dah ada, dah buka. Ambil gambar betul-betul, make it clear and then attach dalam jawapan dan then upload. Make sure to klik pada button hand in. Nanti jadi missing. Saya akan maklumkan dalam kelas lah, dalam grup. Tapi takut saya terlambat maklumkan. Kesian kamu tak ada markah kalau missing tu. Saya kalau letak situ tak ada penghantaran. Degree pun dia buat masalah yang sama. Dia tak terlupa nak hand in. Tu jangan lupa hand in ya. Nanti sayang markah kamu 10% kat situ. Okay. Kalau tak ada soalan, itu sajalah kelas untuk hari ini. Salah dan silap saya minta maaf. Kita tutup kita dengan tasbih kafarah dan surah dan as. Jangan lupa isikan borang attendance yang saya dah letakkan tadi. Kalau siapa yang tak ada lagi, saya attachkan sekali lagi di bahagian in call messages. Isikan. Dan kena bersedia dah sekarang dah nak masuk final dah ya. Habis assignment 2 maksudnya kena bersedia untuk final assessment. Final assessment 10%. Saya bagi markah kamu nanti. So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Okey, nanti nota saya akan attachkan nota yang bab ini, saya attachkan dalam Google Classroom. Thank you, madam. Sama.